Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Fendi bin Sadikin, Matematik KSSM Tingkatan 1, Bab 10, Perimeter dan Luas. So, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menentukan luas bagi relayang dan trapezium. Okey, dah sedia? Let's go. Okey. So, kita akan tengok bagaimanakah untuk menentukan luas trapezium. Dekat atas tu ada formula dia. Okey, dekat atas ni luas trapezium sama dengan 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi. Okey. Tapi sebelum tu kita kena kenal pasti dulu apakah yang dikatakan sebagai trapezium dan sifat-sifat dia. Okey. So trapezium ni dia mempunyai sepasang sisi yang selari. Okey, sepasang sisi yang selari. Kalau kamu tengok kat atas ni, nampak ni selari, dia sepasang. Dia mesti bertangan begini. Kamu perasan? Okey, nampak ni sisi yang selari, nampak dia dia ada sepasang saja. Kalau ada dua pasang, dia segi 4 selari. Tapi kalau ada sepasang dia ataupun ada dua sisi yang selari bertentangan macam ni, itu nama dia trapezium. Okey. Trapezium ni ialah salah satu jenis daripada sisi 4. So dia mempunyai apa? 4 sisi dan sepasang sisi yang selari. Maka dia ialah trapezium. Okey. Jadi formula tadi luas trapezium dia mesti ada 1/2 kali hasil tambah 2 sisi yang selari. So katalah sini 8, sini 12. Jadi hasil tambah 2 sisi selari ialah 8 tambah 12. Kalau kat sini 4, kat sini 6. So tambahlah 2 ni. 2 sisi selari ni kita tambahkan. 4 dengan 6 tambahkan. So jawapan dekat sini. Kalau katalah kat sini 10, kat sini 6. Tambahkan je lah. 2 sisi selari ni kita tambahkan. Hasil tambah 2 sisi selari. Kali tinggi. Okey, tinggi ni macam biasa lah. Dia mesti melibatkan 90 darjah. So yang ini ialah tinggi dia. Ni. Yang jarak ni. Itu tinggi dia. Untuk trapezium kedua ni nampak 90 darjah dia. Maka yang ini ialah tinggi. Dia mesti 90 darjah dengan sudut dengan sisi yang selari tadi. Nampak? Ni sisi selari kan? 90 darjah. Maka yang ni dia punya tinggi. Okey? Jelas So 1/2 darab hasil tambah 2 sisi yang selari kali tinggi. Macam nak tahu tinggi dia? Ialah dia mesti ada sudut 90 darjah. Itu tinggi. Okey? Jelas So kita tengok layang pula. Okey, seterusnya bagaimana nak menentukan luas bagi layang. Jadi sebelum tu kita kenal pasti layang. Layang ni macam layang-layang lah kan. Kalau pernah main layang atau pernah tengok layang, dia macam layang. Di mana yang garis putus-putus ni ialah penjuru dia. Ni. Garis putus-putus ni nama dia perpenjuru. Okey. Dan panjang ni dengan ni sama. Yang atas ni pun sama dengan yang ini. Kalau yang layang dia mesti sama panjang, dia mesti simetri. Kalau tak dia tak boleh nak terbang dengan baik. Sama juga dengan ni. Yang sini. Sama je. Ni sama panjang dengan yang ini. Ni sama panjang dengan ini. Yang garis putus-putus tu ialah penjuru dia. Okey? Alright. Senang saja. Yang layang ni lagi senang. Okey? Formula untuk menentukan luas dia ialah 1/2 ada 1/2 darab dengan hasil darab panjang 2 penjuru. So, kita kena tahulah panjang penjuru dia. Yang ni panjang berapa? Okey, ataupun kadang dia bagi kat luar macam ni. Ini panjang dia berapa? Kalau katalah kat sini 10. So, yang ni pula berapa? Ataupun dia tulis begini. Panjang begini. Katalah kat sini 5. Jadi, darabkan sajalah setengah darab 10 tadi darab 5. Dapat jawapan dia kan? 25. Sama dengan macam ni. Yang penting kita kena tahu dia punya panjang penjuru dia berapa. Baru kita boleh cari luas. Setengah darab panjang ni A, katalah ni B. Setengah kali A kali B. Contoh yang luar-luar ni abaikan saja. Yang penting tahu punya panjang penjuru, darabkan saja. Mudah. Sangat-sangat mudah. Okey. Untuk lebih faham lagi, kita tengok contoh lepas ni. Okey?
Alright, kita tengok contoh yang pertama. Tentukan luas bagi rajah berikut. Okey, kita tengok rajah tu. Bentuk apakah itu? Okey, kita tengok ciri-ciri dia, nampak? Ada sepasang sisi yang selari dan mempunyai 4 sisi. Maka ni ialah apa? Trapezium. Okey, so macam mana nak tentukan luas trapezium? Apa formula dia? Setengah darab hasil tambah sisi selari darab dengan tinggi. Alright. So, sekarang kita kena tentukan yang manakah sisi yang selari. Jadi bila rajah, kita tengok ada panah tu. So, kita tahu yang ini 10 dan 4. So, kita tambahkan sajalah. Setengah darab hasil tambah sisi selari 10 tambah 4. 14 darab tinggi. Tinggi mesti melibatkan sudut 90 darjah. Okey, ni ialah sisi selari dia. So, yang ini tinggi dia berapa? 7. Ni tinggi dia kan. Darab dengan 7. Yang ini tak ada kena-mengena. So, biarkan saja. Mari kita darabkan. So, 2 kali 7. 7, 49. Dah dapat. Sangat-sangat senang. Yang penting kita kenal pasti bentuk apakah yang diberi. Kemudian, kita kena ingatlah bagaimana nak tentukan ataupun formula luas tersebut. Kemudian kenal pasti sisi yang terlibat. Okey, senang saja. Untuk trapezium, setengah darab hasil tambah sisi selari darab tinggi. Alright, senang saja. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh seterusnya, tentukan luas bagi rajah berikut. Okey, yang pertama kita kenal pasti dulu. Rajah tu bentuknya bentuk apa? Kalau kita tengok, sekali tengok dah tahu tu. Dia bentuk macam layang-layang kan. So, dia nama dia lelayang. Jadi, kemudian kita tentukan bagaimanakah menentukan ataupun formula luas bagi lelayang. Layang ialah sama dengan setengah darab apa? Hasil darab 2 penjuru. Hasil darab 2 penjuru. Okey. Jadi, di manakah penjuru dia? Ialah daripada bucu ni ke bucu ni. Nampak? Ini adalah panjang penjuru. Yang ini penjuru yang kedua. Jadi, 1/2 kita darabkan dengan penjuru yang pertama. Kita ambil yang ni So, yang ni 8 tambah 5. Berapa? 13. Darab dengan penjuru yang kedua. Dari sini ke sini. 6 dengan 6. 6 tambah 6, 12. Okey? Alright. Itu saja. Kemudian kita ambil kalkulator, kita kira. 13 darab 12. 78. So, jawapan dia 78. Okey, so 10 ni tak terlibat Dia mesti melibatkan penjuru sahaja. Jadi, ingat formula luas bagi lelayang ialah setengah darab hasil darab 2 penjuru dia. Okey, penjuru pertama, penjuru kedua. Darabkan saja, kemudian darabkan dengan 1/2 atau kita boleh bahagikan dengan 2. Okey? Alright, itu saja. Paling penting sekali untuk topik ni, sebelum menentukan luas, kita kenal pasti dulu rajah apakah itu. Kemudian kita kenal pasti formula luasnya. Kemudian kita kenal pasti apa yang diperlukan untuk mendapatkan luas tersebut. Kemudian kita masukkan saja dalam formula, kira insya-Allah dapat. Okey, sekian saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.